Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Farah Natasha binti Mansur akan membentangkan tentang aspek kesantunan dan peraturan bahasa dalam komunikasi kanak-kanak bagi subjek PAKK 1152 iaitu kemahiran bahasa Melayu dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi pada hari ini, berdasarkan video yang telah saya pilih, iaitu video kanak-kanak berpidato, saya akan mengupaskan tentang dua aspek, iaitu peraturan umum berbahasa dan yang kedua, kesantunan dalam berbicara. Peraturan umum berbahasa terbahagi kepada konteks komunikasi, kelancaran dan intonasi suara, perkembangan bahasa dan gaya bahasa. Manakala kesantunan dalam berbicara, kita akan melihat kepada menyantuni ibu bapa dan menyantuni orang tua. Apakah yang dimaksudkan dengan konteks komunikasi? Komunikasi adalah satu proses penyampaian maklumat daripada seseorang kepada orang lain sama ada berseorangan maupun berkumpulan. Selain itu, komunikasi boleh ditakrifkan sebagai memindahkan atau menyampaikan mesej dari satu pihak kepada pihak lain melalui pertuturan, perbuatan, tulisan ataupun gambar. Selain daripada itu, terdapat beberapa jenis konteks komunikasi seperti komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil, komunikasi organisasi dan sebagainya. Berdasarkan video yang telah saya pilih, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi interpersonal di mana proses komunikasi tersebut berlaku atau berlangsung antara dua orang atau lebih secara langsung, di mana contohnya kanak-kanak itu berkomunikasi atau berinteraksi dengan menyampaikan hujah dalam pidatonya kepada para pendengar yang lain. Terdapat 4 tujuan komunikasi yang saya akan utarakan pada hari ini. Yang pertama adalah supaya dapat memastikan mesej atau maklumat yang ingin disampaikan diterima oleh pendengar, tidak kira sama ada melalui komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan. Yang kedua, supaya dapat berkongsi pengalaman dan pendapat dengan orang lain. Dengan ini, apabila seseorang itu bercerita, maka secara tidak langsung dia telah berkongsi pengalaman dan pendapatnya dengan orang lain. Maka di sini kita dapat bertukar-tukar pendapat dan pengalaman baru. Yang ketiga adalah untuk mencari penyelesaian masalah, iaitu komunikasi ini sangat penting bagi mengelakkan salah faham antara satu sama lain. Kita juga dapat berkumpul dan berbincang supaya kita dapat mencapai kata sepakat untuk mencari jalan penyelesaian masalah tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mengeratkan hubungan dengan semua orang. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang itu berkomunikasi seperti berkenalan dengan rakan baru ataupun sebagainya, kesannya ia mampu memberi peluang kepada seseorang itu untuk mengenali antara satu sama lain supaya mereka dapat mengeratkan lagi hubungan dengan rakan baru mereka. Saya juga telah sertakan link YouTube yang saya jadikan sebagai rujukan, iaitu video yang telah saya ambil untuk saya ulaskan dan kupaskan tentang peraturan bahasa dan kesantunan berbicara. Baiklah, marilah kita bersama-sama menyaksikan video yang telah saya pilih, iaitu video pidato kanak-kanak. Pujangga Melayu selalu berpesan, tegar rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Tegar bangsa kerana budi, runtuhlah bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, barisan para hakim yang berpegang teguh pada paksi keadilan, penjaga masa yang patuh pada waktu,
para jemputan, guru-guru, ibu bapa, seterusnya sidang hadirin pemegang amanat bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga kita, Malaysia prihatin. Saya Amar Mikail bin Ahmad Fitri Ashwali ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Sayangi Malaysiaku. Sayangi Malaysiaku bermaksud perasaan kasih atau cinta kepada sebuah negara yang menjadi tempat sesuatu masyarakat termasuk saya bernaung dan diperintah oleh sebuah kerajaan. Hadirin sekalian, Malaysia mempunyai 14 buah negeri termasuk wilayah persekutuan. Semangat perpaduan telah lama diterapkan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Mereka tetap bersatu padu walaupun mempunyai latar belakang, agama, adat resam dan budaya yang berbeza. Kehidupan masyarakatnya yang muhibah amat dikagumi oleh negara-negara luar. Walaupun negara Malaysia tidak besar, tetapi ia terkenal di seluruh dunia. Ini adalah kerana pertama, keamanannya, kedua, kepimpinannya, dan yang ketiga, keindahannya. 3 perkara itu sudah cukup menjadikan negaraku Malaysia yang ku sayangi, tarikan pelancong dan pelabur di seluruh dunia. Hadirin yang dihormati sekalian, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, maka tak kata. Malaysia telah membangun dengan pesatnya. Lihatlah, kita ada Cyberjaya, Putrajaya, bangunan KLCC, jambatan terpanjang di Asia Tenggara, MRT, LRT dan banyak lagi. Kekuatan fizikal dan mental juga menjadikan negaraku Malaysia untuk terus maju selari dengan pencapaian akademi dan sukan yang cemerlang. Maka negaraku Malaysia mampu melahirkan Karo Hafiz Jantan, pelari pecut Asia Tenggara, manakala teknik bertahan dan menyerang itulah Datuk Lee Chong Wei, badminton dalam genggaman, memecut laju bagai lipas kudung, itulah Rocketman Malaysia, Azizul Hasni Awang, dan banyak lagi yang telah membuka mata masyarakat dunia. Hadirin sekalian, pada tahun 2020 ini merupakan tahun melawat Malaysia, tetapi apakah daya tidak dapat diteruskan kerana dunia sedang terkesan dengan wabak coronavirus 2019 yang impaknya turut dirasai oleh negara kita. Kejayaan Malaysia berdepan dengan cabaran COVID-19 turut mendapat pujian komuniti kesihatan di peringkat global. Saya bangga jadi rakyat Malaysia. Putuskan rantaian COVID-19. Kita pasti menang. Kita jaga kita. Oleh itu, gahnya Malaysia hari ini merupakan hasil-hasil perancangan mantap pemimpinnya dan rakyatnya yang menolak keganasan dan perkauman. Sebagai rakyat Malaysia, marilah kita berdoa agar negara kita selamat, aman, damai selamanya.
Cintailah negara perpaduan kita ini. Sebelum saya akhiri pidato saya hari ini, izinkan saya memberi serangkap pantun. Hidup muafakat, hati sekata, barulah rezeki bertambah murah. Sikap terbuka, amalan kita, itulah Malaysia, negaraku muhibah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video tersebut, kita dapat lihat terdapatnya kelancaran dan kefasihan yang berlaku ketika kanak-kanak tersebut menyampaikan hujah pidatonya. Apa itu kelancaran? Kelancaran bermaksud apabila perucap boleh bertutur atau bercakap dengan baik dan kemas. Selain daripada itu, perucap juga tidak akan menghadapi sebarang masalah ataupun gangguan semasa percakapan berlangsung. Ini dapat menyebabkan perucap dapat melontarkan idea dan hujahnya dengan lancar dan tanpa tersekat-sekat. Selain daripada itu, perucap boleh mengeluarkan idea, pendapat dan pandangan dengan baik dan menyampaikan idea, pandangan dan pendapat tersebut dalam bahasa yang kemas dan teratur serta tersusun. Kefasihan pula adalah kefasihan boleh menyembunyikan kata atau menyebut sesuatu perkataan yang dituturkan itu secara tepat dan jelas. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada intonasi suara. Apa itu intonasi suara? Intonasi adalah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. Kesannya, kita sebagai pendengar dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh perucap dengan lebih berkesan dan jelas. Seterusnya adalah takrif sebutan baku. Sebutan baku adalah sebutan yang digunakan dalam situasi formal maupun majlis rasmi. Sebutan baku didasarkan sebutan berdasarkan ejaan. Contohnya, kata-kata dieja sebagaimana yang diucapkan dan diucapkan sebagaimana dieja dan tidak ada huruf yang senyap. Contohnya, berdasarkan video, kita dapat lihat kanak-kanak tersebut dapat menyebut setiap perkataan dengan menggunakan bahasa baku yang betul. Contohnya, latar belakang, agama, adat resam dan budaya. Itu merupakan antara contoh yang telah digunakan oleh kanak-kanak tersebut dalam menyampaikan pidatonya. Berdasarkan video yang kita lihat tadi, terdapat kelancaran dan intonasi suara yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut ketika menyampaikan pidatonya. Yang pertama adalah menyampaikan pidato dengan lancar dan tidak tersekat-sekat serta berkesan. Hal ini kerana kanak-kanak tersebut dapat menghafal dengan baik dan dapat menyampaikan isi pidato tersebut dengan jelas. Walaupun kanak-kanak tersebut hanyalah berusia 6 tahun dan bersekolah di tadika kemas, namun kanak-kanak tersebut sangat yakin dengan diri sendiri dan tidak gemetar ketika menyampaikan pidato tersebut. Oleh itu, setiap isi yang disampaikan dapat dilontarkan dengan baik, jelas dan lancar. Selain daripada itu, kanak-kanak tersebut juga menggunakan intonasi suara yang baik dan sopan. Contohnya, hadirin sekalian. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang mudah difahami, ringkas dan jelas supaya dapat menarik perhatian para pendengar untuk lebih memahami dan mendalami setiap isi yang disampaikan. Seterusnya, menggunakan nada suara yang betul, iaitu tidak terlalu nyaring ataupun tidak terlalu perlahan. Seperti kita dapat lihat dalam video tersebut, kanak-kanak itu menggunakan nada suara yang tepat dan betul, di mana tidak terlalu kuat atau terlalu perlahan sehingga kita tidak mendengarnya. Dan yang terakhir sekali, dapat menyampaikan
pidato dengan berkesan dan bersemangat. Hal ini kerana kita dapat lihat setiap nada yang dilontarkan adalah berbeza-beza yang dapat meyakinkan kita bahawa kanak-kanak tersebut sangat bersemangat ketika menyampaikan pidatonya. Baiklah, berdasarkan video yang telah kita lihat sebentar tadi, yang pertama, terdapat kesantunan bahasa iaitu menyantuni orang dewasa dan ibu bapa. Terdapat kata sapaan yang digunakan dalam video tersebut. Apa itu kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik sama ada seorang individu ataupun secara berkumpulan. Kata sapaan yang digunakan dalam video tersebut adalah kanak-kanak tersebut memulakan ucapan dengan membaca doa, iaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka bicara untuk mengelakkan daripada rasa gemetar. Kanak-kanak tersebut juga memberikan salam dan menggunakan kata-kata hormat seperti yang saya muliakan, Tuan Pengerusi Majlis, ibu-ibu, bapa-bapa serta guru-guru. Selain itu, terdapat dua bentuk kata sapaan yang digunakan. Yang pertama adalah kata sapaan yang berbentuk kata ganti, di mana perucap ataupun kanak-kanak tersebut menggunakan perkataan kata ganti diri nama, iaitu saya, yang menunjukkan kepada perucap itu sendiri. Dan yang kedua, menggunakan hadirin sekalian yang merujuk kepada para pendengar. Seterusnya, yang kedua adalah kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat, di mana perucap menggunakan kata-kata yang saya muliakan, pengerusi majlis. Perkataan yang saya muliakan itu menunjukkan kepada perasaan ataupun rasa hormat kepada orang yang lebih tua daripada kanak-kanak tersebut. Terdapat dua jenis komunikasi yang digunakan dalam persembahan pidato tersebut. Yang pertama adalah komunikasi verbal, di mana komunikasi yang menggunakan dua aliran, iaitu pendengaran, komunikasi lisan, dan juga penglihatan, iaitu komunikasi tulisan. Seperti komunikasi verbal, iaitu percakapan, penyampaian pidato tersebut. Yang kedua adalah komunikasi non-verbal, iaitu komunikasi yang tidak diekspresikan dengan kata-kata. Dia menggunakan gaya, isyarat dan juga gerakan tubuh. Contohnya, setiap daripada persembahan yang telah kita lihat tadi, persembahan pidato tersebut, perucap menunduk hormat sebelum memulakan ucapan. Dia juga menggunakan bahasa tubuh ketika menyampaikan pidato tersebut, supaya pidato tersebut dapat disampaikan dengan lebih berkesan dan dapat menarik minat para pendengar. Seterusnya, perkembangan bahasa pragmatik. Apa itu bahasa pragmatik? Bahasa pragmatik adalah perkataan dan sesuatu frasa yang digunakan dalam maksud tertentu bagi situasi yang tertentu. Hal ini supaya tujuan dan matlamat yang ingin disampaikan oleh kita tercapai. Contohnya, pada umur 5 hingga 6, penerimaan bahasa yang berkesan kerana kanak-kanak sudah dapat belajar dan membaca. Jadi, berdasarkan video tersebut, kanak-kanak tersebut sudah boleh menghafal teks ucapan yang ringkas serta mempunyai daya ingatan yang kuat dan bagus, sehingga membolehkan dia berkongsi maklumat seperti menyampaikan pidato dengan yakin dan baik. Penyampaian pidato tersebut juga sangatlah lancar dan tidak tersekat-sekat. Ini membuktikan bahawa kanak-kanak tersebut sudah dapat menyampaikan ucapan yang ringkas seperti dalam video tersebut. Sayangi Malaysiaku bermaksud perasaan kasih atau cinta kepada sebuah negara yang menjadi tempat sesuatu masyarakat, termasuk saya, bernaung dan diperintah oleh sebuah kerajaan. Hadirin sekalian, Malaysia mempunyai... Seterusnya, kita akan lihat pada peraturan linguistik dan peraturan sosiolinguistik.
Peraturan linguistik adalah peraturan yang menitik beratkan ketepatan bentuk dan binaan bahasa, yakni dengan menggunakan intonasi dan kata ganti diri nama yang betul. Contohnya, kita dapat lihat pada 1 minit 53 saat, perucap ataupun kanak-kanak tersebut mengatakan bahawa termasuklah saya bernaung dan diperintah oleh sebuah kerajaan. Perkataan saya merujuk kepada diri kanak-kanak tersebut ataupun perucap tersebut. Sebutan perkataan yang halus dan tepat dapat menjelaskan mesej atau arahan yang diberikan dengan lebih baik dan santun. Seterusnya adalah peraturan sosiolinguistik. Peraturan ini menitik beratkan hubungan sosial antara pembicara dan pendengar. Contohnya, kita dapat lihat pada 3 minit 23 saat, penggunaan kata yang sopan dan hormat oleh kanak-kanak tersebut, iaitu hadirin sekalian. Peraturan ini mengajar kanak-kanak untuk mengawal ketertiban mereka ketika bertutur dengan orang lain, terutamanya dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Kesannya, mereka dapat menitik beratkan tentang perkembangan dan hubungan sosial supaya mereka menjadi kanak-kanak yang lebih menghormati orang lain. Baiklah, yang seterusnya adalah aspek gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut ketika menyampaikan hujah pidatonya adalah sangat tepat dan berkesan, di mana perucap atau kanak-kanak tersebut menggunakan bahasa rasmi ketika menyampaikan pidato. Perucap juga menggunakan format penyampaian yang betul seperti memberi salam sebelum memulakan ucapan dan penghormatan protokol, di mana menggunakan perkataan yang saya muliakan, dan kanak-kanak tersebut juga meletakkan tangan di dada dan menunduk sedikit sebelum memulakan ucapannya sebagai tanda hormat kepada para hadirin yang hadir ketika mendengar ucapan pidatonya. Berdasarkan video tersebut, kita dapat lihat antara gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa pengulangan, di mana ia menggunakan perkataan yang ringkas dan mudah untuk difahami berulang kali. Contohnya, berdasarkan video itu, kanak-kanak tersebut menyatakan perkataan Malaysia dan kita jaga kita berulang kali. Perkataan Malaysia yang digunakan dalam pidato tersebut adalah untuk mengajak rakyat Malaysia untuk menghargai negara kita dan memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh itu, kanak-kanak tersebut menggunakan perkataan Malaysia berulang kali bagi memastikan para pendengar peka dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh kanak-kanak tersebut. Selain itu, perkataan kita jaga kita, iaitu perkataan yang dimulakan sebagai permulaan pidatonya dan juga pengakhiran pidatonya untuk memastikan para pendengar memahami bahawa kanak-kanak tersebut ingin para pendengar dan semua rakyat Malaysia untuk bersatu padu dan bekerjasama untuk menjaga keamanan negara. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, barisan para hakim yang berpegang teguh pada paksi keadilan, penjaga masa yang patuh pada waktu, para jemputan, guru-guru, ibu bapa, seterusnya sidang hadirin pemegang amanat bangsa. Gaya bahasa yang seterusnya adalah gaya bahasa dari segi penegasan, di mana gaya bahasa penegasan adalah satu gaya yang cuba memberi penegasan atau penekanan kepada sesuatu yang hendak disampaikan. Contohnya, antara gaya bahasa penegasan adalah anti-climax, iaitu satu gaya bahasa yang berlawanan dengan gaya climax kerana penerangannya bermula dari yang tinggi kepada yang rendah, dari yang besar kepada yang kecil.
Contohnya bermula daripada pengerusi majlis, barisan hakim, penjaga masa, div jemputan dan guru-guru serta ibu bapa. Berdasarkan video tersebut, kanak-kanak menggunakan gaya bahasa anti-climax, iaitu mengucapkan, "Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim, penjaga masa, div jemputan, guru-guru, ibu bapa dan hadirin sekalian." Oleh itu, gahnya Malaysia hari ini merupakan hasil-hasil perancangan mantap pemimpinnya dan rakyatnya yang menolak keganasan dan perkauman. Sebagai rakyat Malaysia, marilah kita berdoa agar negara kita selamat, aman, damai, selamanya. Seterusnya adalah aspek menyantuni kanak-kanak, di mana dalam aspek ini terdapat 3 elemen yang saya dapat keluarkan atau saya gariskan berpandukan video kanak-kanak berpidato tersebut. 3 elemen tersebut adalah dorongan, penegasan dan motivasi. Yang pertama adalah dorongan, iaitu pada minit ke 5 minit 25 saat, kanak-kanak tersebut memberikan dorongan supaya para pendengar dan diri sendiri untuk berbangga menjadi rakyat Malaysia dan mengajak semua individu untuk putuskan rangkaian COVID-19. Itu dengan menyatakan bahawa kita pasti menang, kita jaga kita. Seterusnya adalah penegasan, di mana kanak-kanak menegaskan bahawa gahnya Malaysia hari ini merupakan hasil rancangan mantap pemimpin dan rakyatnya. Oleh itu, kanak-kanak tersebut ingin menegaskan bahawa kita semua perlulah saling berganding bahu dan bekerjasama untuk memastikan negara Malaysia dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Dan akhir sekali adalah motivasi, di mana kanak-kanak tersebut memberikan motivasi dalam menyampaikan pidatonya dengan mengajak semua rakyat Malaysia untuk berdoa agar negara Malaysia sentiasa aman, selamat dan damai selamanya. Dengan itu, kanak-kanak tersebut menyeru semua rakyat Malaysia untuk menghargai dan mencintai negara sendiri. Jadi rumusan keseluruhan yang saya dapat simpulkan adalah yang pertama, kanak-kanak tersebut dapat menyampaikan pidato dengan baik dan berkesan dan menggunakan kemahiran bahasa Melayu yang tepat dan jelas. Kanak-kanak tersebut juga yakin ketika menyampaikan pidatonya. Yang kedua adalah kanak-kanak atau perucut tersebut mampu mengaplikasikan peraturan umum berbahasa dan kesantunan dalam berbicara ketika menyampaikan pidato tersebut. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.